Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Pusat Operasi Syarikat Multinasional Shell Malaysia yang akan bertapak di Bandaraya Miri bukan sahaja merancangkan pembangunan ekonomi minyak dan gas, malah akan meningkatkan penggunaan domestik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata pengurusan Shell telah memaklumkan perkara itu kepada beliau semasa lawatan kerjanya di pejabat Shell di Rotterdam 2 minggu lalu. Miri akan menjadi satu pusat yang strategik di dalam pembangunan industri minyak dan gas di rantau ini. Maka bermakna jumlah pegawai Shell semuanya akan berpusat di Miri. Dan ini bermakna ia menjadi suntikan kepada pembangunan ekonomi Miri. Kita tahulah kalau jumlah kaki tangannya lebih 2,000 di sini dengan high paid Shell personnel, bermakna domestic consumption will increase daripada sudut ekonomi dalaman Miri, kerana ada purchasing power. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM di Miri pada Ahad. Tambah beliau, kestabilan politik dan dasar kerajaan yang mesra perniagaan akan membantu kepada pembangunan minyak dan gas di Sarawak. Dan usaha-usaha minyak gas akan terus berkembang disebabkan pertama kestabilan politik kita, nombor dua dasar kerajaan kita yang business friendly, ketiga ialah masyarakat kita yang mesra. Lebih-lebih lagi Allah sayang dengan kita, kita mempunyai sumber yang boleh mewujudkan pembangunan ekonomi yang mantap di sini. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyaksikan penyerahan sumbangan berjumlah RM50,000 daripada Naim Holding Berhad kepada LAKMM. Selain itu, Samling Strategic Corporation Sdn Berhad turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM15,000 kepada LAKMM. Turut hadir isteri kepada Premier Sarawak Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat, Pengurusi LAKMM Datuk Abdillah Abdul Rahim serta tetamu jemputan lain. Laporan seterusnya, Jejambat Batu 10 Seksyen Kuching Serian Road KSR WPC 02 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak akan memudahkan aliran trafik antara Kuching ke Padawan dan Siburan selain menjadi pemangkin kepada pembangunan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berterima kasih kepada seluruh kumpulan projek khususnya Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, para konsultan dan para kontraktor yang dapat menjayakan projek tersebut. Dan lebih utama lagi kepada saya ialah para pengguna yang begitu bersabar dalam mengharungi kepayahan, keperitan, mengharungi traffic jam sepanjang pelaksanaan projek ini. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak yang dilancarkan pada Mac 2015 merupakan pemangkin kepada kemajuan ekonomi berpantas dan menyeluruh di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Jejambat Batu 10 tersebut di Pekarangan Pasaraya Giant Padawan pada Ahad. Tambahnya lagi, Jejambat Batu 10 merupakan salah satu jejambat di bawah jajaran Seksyen Kuching Serian Road yang merupakan satu daripada 3 jajaran seksyen di bawah pakej kerja 02 dari Sematan ke Kuching Serian Road. Projek ini telah bermula pada 1 November 2016 dengan kos keseluruhan pembinaan berjumlah RM323 juta termasuk jejambat Batu 4.5, Batu 6 dan Batu 7. Terdahulu, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Padawan Datuk Ahmad Ibrahim berkata penyiapan Lebuh Raya ini sedikit sebanyak menampakkan peningkatan produktiviti yang akan mengurangkan masa dan kos perjalanan.
Selanjutnya mengenai kerja-kerja penyambungan bekalan elektrik di kawasan Sungai Binyo, Pandan, Sebauh yang sedikit lambat disebabkan beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Justru Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rundi Utom telah meminta agensi terbabit menyambung bekalan elektrik dengan menggunakan skim pembekalan elektrik alternatif dua bandar Sarawak, Saris. Dua kali. Jadi tidak gaya. Jadi dia tahu jalan Ulu Penan, hutang aku, jalan Ulu Penan. Fasa pertama sudah siap. Fasa kedua menongkak negara sudah ditenda. Fasa ketiga menghabisnya sudah dikenal ke perintah besar menua Malaysia. Habisnya. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program Mangkung Tiang Rumah Palos sempena program Ziarah UKAS Ngabang Gawai di Rumah Palos Andin Bukit Beruak Sungai Binyo, Pandan, Sebauh pada Sabtu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang itu mahu setiap pemimpin termasuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu telus ketika menjalankan tugas. Perkara yang paling penting aku akan sebut itu berapa duduk kita hal kepimpinan, leadership. Kita ketua nomor satu, tidak boleh kita tulis anak hati-hati. Ini sebab tulis. Anak hati-hati. Dua mesti terus. Terus mesti transparan. Nama saya jatuh ke perintah pada negara. Jadi perintah pada Kepala Kada itu baik rakyat anjau ketika madah negara. Negara kita kepada rakyat nak madah ke negara terbelalai. Banyak tetap tadi. Nanti kecil projek daripada perintah tidak mesti ke madah negara rakyat. Mesti. Lawan tidak dia. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi telah mengumumkan peruntukan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Palos sebanyak RM20,000 dan RM10,000 kepada Biro Wanita Rumah Palos. Turut disampaikan 5 buah kipas angin kepada JKKK Rumah Palos sumbangan UKAS. Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA akan menyemak semula keperluan untuk melaksanakan Taman Perindustrian Matading. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Malcolm Musin Lamo berkata, perancangan untuk melaksanakan Taman Perindustrian Matading buat masa ini belum dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, katanya pihak kementerian akan mengambil serius tentang perkara ini. Perancangan untuk melaksanakan Matading Industrial Estate buat masa ini belum dapat dilaksanakan. Oleh yang demikian, kerajaan melalui RIKODA akan menyemak semula keperluan untuk melaksanakan Matading Industrial Estate. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Balingan Abdul Yaakob Arbi dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19. Dalam pada itu, menjawab soalan tambahan berkaitan kemudahan yang telah disediakan di kawasan Mukah, beliau memberitahu terdapat beberapa kemudahan yang telah dibina untuk menyokong aktiviti sosioekonomi dan menarik pelaburan di kawasan Mukah termasuk Matading. Kemudahan-kemudahan yang telah dibina untuk menyokong aktiviti sosioekonomi dan menarik pelaburan di kawasan Mukah termasuk Matading adalah 1. 2 loji bencana kuasa Arang Batu. 2 lapangan terbang baru Mukah. Dan 3 institusi pengajian tinggi dan institusi latihan teknikal seperti Universiti Teknologi Mara UiTM Mukah, Pusat Penyelidikan UNIMAS, Kolej Laila Taib, Politeknik Mukah dan Maktab Rendah Sains Mara Mukah yang menyediakan pekerja terlatih untuk keperluan industri. Berikut pula rancangan untuk menaik taraf Jalan Batu Kitang menghala ke Jalan Datuk Stephen Yong kepada 4 lorong adalah sebahagian daripada cadangan jalan lingkaran dalam bahagian Kuching di bawah pakej D. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo berkata, reka bentuk untuk Jalan Batu Kitang telah siap dan pembinaan untuk cadangan itu akan dikemukakan di bawah kajian separuh penggal pada 2023 untuk pertimbangan.
The design has been completed and the construction of the proposed road will be submitted under the midterm review in 2023 next year for consideration. Thank you. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loker Chiang. Menjawab soalan tambahan mengenai pakej cadangan pembinaan itu, Insinyur Aidil memberitahu terdapat 5 pakej dalam projek cadangan yang akan dikemukakan. Bagaimanapun katanya hanya 2 pakej sahaja yang telah dalam pelaksanaan. There are 5 packages being proposed under this project, but only 2 packages is under construction. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak menyediakan latihan dalam usaha meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk meningkatkan ekonomi golongan ibu tunggal. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunis berkata, usaha kerajaan dalam membantu golongan ibu tunggal adalah dalam bentuk-bentuk latihan yang telah disediakan daripada Jabatan Wanita dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Program latihan kemahiran dan kerjaya yang disediakan kepada anak klien ini untuk keluarga yang mempunyai minat dan potensi untuk bekerja dalam bidang kemahiran teknikal. Jadi anak-anak klien ini akan dipilih untuk mengikuti latihan dengan tajaan penuh dan kemudiannya akan ditempatkan di agensi dan sektor pekerjaan. Untuk rekod, terdapat 4 persatuan ibu tunggal yang telah mendaftar di Sarawak, iaitu Persatuan Ibu Tunggal Sarawak, ahli melebihi 13,000 orang, Persatuan Ibu Tunggal Wilayah Tengah Sarawak di Sibu, ahli melebihi 600 orang, Kelab Carnation di Semarahan 200 orang ahli. Sementara itu, pengusaha bot ekspres di negeri ini digesa mengemukakan permohonan mendapatkan diesel bersubsidi dan kelonggaran penggunaan skid tank. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinet berkata, Kementerian Pengangkutan Sarawak melalui Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS telah mengadakan dialog dengan para pengusaha bot ekspres untuk memahami masalah yang dihadapi pada 29 April lepas. Kementerian Pengangkutan Sarawak melalui Lembaga Sungai-Sungai Sarawak telah mengadakan dialog pada 29 April 2022 dengan pengusaha bot ekspres untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan dialog tersebut, isu utama yang dikemukakan adalah peningkatan kos operasi dan penggunaan skid tank. Mereka memohon bantuan daripada pihak kerajaan bagi menangani masalah ini. Oleh itu, pengusaha bot ekspres telah digesa untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan diesel bersubsidi dan kelonggaran penggunaan skid tank kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, iaitu KPDNHEP. Datuk Henry memberitahu ketika ini perkhidmatan pengangkutan air bagi sektor Limbang Lawas Limbang disediakan oleh Ekspres Ratu Pertama nombor 2 dan Ekspres Pertama Limbang. Malah katanya Kerajaan Sarawak pada masa ini tidak memberi atau menyediakan sebarang subsidi tambang bot ekspres sama ada kepada penumpang ataupun pengusaha bot ekspres. Keadaan ini memberi kesan kepada mobiliti penduduk di antara daerah Limbang dan daerah Lawas melalui jalan darat yang perlu melintasi daerah Temburong di negara Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, pengangkutan air merupakan salah satu mod pengangkutan yang menghubungkan kedua-dua daerah Limbang dan daerah Lawas selain daripada pengangkutan udara yang disediakan oleh Maswing. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.